bercakap berkaitan topik penghakiman Allah Subhanahu wa taala ataupun manusia, saya ada satu kisah yang ingin saya kongsi kepada para pendengar pada hari ini, yang mana kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Diceritakan dalam kisah ini terdapat dua orang lelaki daripada kalangan Bani Israel yang bersahabat. Diceritakan dalam kisah ini pula kedua-dua orang lelaki ini diibaratkan seperti langit dengan bumi. Rekan-rekan sekalian, jika kita lihat jarak di antara langit dengan bumi, jauh bukan? Oleh itu, mengapa kedua-dua lelaki ini diibaratkan seperti langit dengan bumi? Kerana sikap dan perilaku kedua-dua lelaki ini yang sangat ketara perbezaannya. Yang mana yang satu orang ini dia sering melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek kata, ahli ibadat. Berbeza pula dengan yang satu orang ini. Yang satu orang ini dia sering melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan dosa. Diceritakan dalam kisah ini juga, setiap kali ahli ibadat itu melihat sahabatnya itu melakukan dosa, dia akan menegur. Apa kata ahli ibadat kepada sahabatnya? Wahai sahabatku, berhentilah melakukan dosa, kata ahli ibadat tersebut. Namun apa jawaban lelaki yang sering melakukan dosa itu kepada teguran ahli ibadat tersebut? Adakah dia menerima teguran itu atau menolak teguran itu mentah-mentah? Lelaki itu menjawab kepada teguran ahli ibadat itu, jangan pedulikan aku. Terserah kepada Allah Subhanahu wa taala saja untuk menilai segala perbuatanku. Adakah engkau diutuskan olehnya untuk mengawasi segala perbuatanku di atas muka bumi ini? Kata lelaki yang sering melakukan dosa itu kepada ahli ibadat tersebut. Lalu berkatalah ahli ibadat tersebut kepada sahabatnya, demi Allah, dosamu itu tidak akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan engkau tidak akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dipendekkan cerita, kedua-dua lelaki ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala dicabut nyawanya. Maka dibawalah kedua-dua lelaki ini ke muka pengadilan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan dalam kisah ini, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada lelaki ahli ibadat, adakah engkau lebih mengetahui daripada aku? Dan adakah engkau dapat mengubah apa yang berada di dalam kekuasaanku? Kata Allah Subhanahu wa taala kepada lelaki ahli ibadat tersebut. Lalu berkata pula Allah Subhanahu wa taala kepada si lelaki yang sering melakukan dosa itu, apa kata Allah? Masuklah engkau ke dalam syurgaku berkat rahmatku. Dan Allah berfirman kepada para malaikat, masukkan lelaki ini ke dalam neraka. Maksudnya di sini, yang memasuki syurga Allah Subhanahu wa taala bukanlah ahli ibadat tersebut, tetapi lelaki yang sering melakukan dosa itu berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Daripada kisah ini terdapat satu ibrah yang boleh kita petik, yaitu siapakah diri kita ini sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk menghakimi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lain. Hatta sekalipun ilmu yang kita miliki ini setinggi gunung, kita tidak mempunyai hak untuk menghakimi perbuatan seseorang itu, sama ada perbuatan itu mendorong dirinya masuk ke dalam syurga ataupun ke dalam neraka. Tinggi manapun ilmu yang kita miliki pada hari ini, kita tidak mampu menandingi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah ada berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah wahai Muhammad, jika lautan itu menjadi tinta untuk aku menulis kalimah-kalimah Tuhanku, sudah tentu kering lautan itu sebelum habis kalimah-kalimah Tuhanku, walaupun kami tambah satu lagi lautan yang setanding dengannya sebagai bantuan. Surah Al-Kahfi ayat 109. Bukankah Nabi Muhammad SAW yang dikurniakan ilmu pengetahuan yang lebih luas berbanding kita, namun baginda tidak pernah bersikap sedemikian? Malah baginda bersabar dan mengasihi semua orang, walaupun dakwah yang baginda sampaikan ditolak keras-kerasan ketika baginda masih hidup. Oleh itu, mengapa kita pada hari ini bersikap sedemikian rupa, sedangkan kita diajar untuk mencontohi pribadi Rasulullah SAW. Kehidupan kita pada hari ini, kita tidak akan mendapat lari daripada yang namanya konsep tegur menegur. Tetapi ingat, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita pada hari ini sebagai khalifah di atas muka bumi ini. Untuk apa? Untuk kita
menyeru kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran, bukan sebagai mahkamah untuk menghakimi perbuatan manusia yang lain. Ingat rekan-rekan sekalian, kita ini ialah khalifah, bukannya mahkamah untuk menghakimi perbuatan seseorang itu. Jalan-jalan ke Tanjung Perapat, singgah sebentar membeli mangga. Selagi hidup banyakkan bertaubat, biar nanti mendapat syurga, insya Allah. Sekian dan terima kasih.